Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Aku nak cakap, tak jawab dosa. Right, okay. Apa? Siapa nak baca doa ni? Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Siapa nak baca doa? Adam Iskandar. Bacakan doa boleh? Nak start sekarang ke apa dia? Kelas tak ku apa? 10 kan? Untuk tengok orang ni. Tak payah. Hantar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatna wa alaina min wazahini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so ada berapa ni? Ada 15. Ada lagi tak masuk. 16. Okay, so yesterday, what have you learned? What have you learned yesterday? Malam punya cerita, takkan tak ingat? 3D. Okay. Vektor tu dah lama belajar dah. 3D. Memanglah 3D, apa yang dalam 3D tu? Apa yang kamu ingat, formula apa yang ada dalam 3D, macam mana nak cari apa, cerita lah. Cerita lah sikit. Malam belajar apa? Yang 3D forces yang ada FH, cos, theta. Oh, anak siapa ni? Anak siapa ni? Oh, ada Iskandar. Bapak kamu siapa? Ada ramai. Oh, bagus anak Cik Rahman ni. Go. Betul lah. Yang ada kita cari FH. Jadi bila Adam cakap FH tu dah kamu dah terbayang dah semalam yang nak cari untuk 3D particle untuk aksis X dengan Z macam mana. Tapi dia kena ikut kedudukan kedudukan aksis kamu lah. Kalau kita pusing, so macam mana. Lepas tu ada apa? Theta macam mana nak cari theta Y, theta X, theta Z? Macam mana nak cari theta X, theta Y, theta Z? Oh, sudah. Tak ada suara dah ke? Anyone? Tu yang cos negatif 1
Cos negatif 1 boleh lah yang inverse cos Inverse cos. untuk Macam kalau theta y fy bagi fr. Component y divided with the resultant lah. And then the same thing apply untuk yang the rest. Okay. Nah, tengok okay. Sementara tu boleh click attendance. Saya nak open slide lah. Nak open presentation. Boleh click attendance dekat YouFuture as usual. Okay. Oh, baru masuk ni. Ada kelas lain ke sebelum ni? Tak ada dia. Tak ada. Cuma hari ni je lah ada kelas kan. So, kelas pertama hari Jumaat dan terakhir pada hari Jumaat. Okay. So, yang ni, this slide, can you see clearly? Nampak je? Nampak. Okay, bagus. So, ini kita dah tengok. Okay, we have seen this and we have kita kalau saya ubah X dia dekat atas, so all these are not apply anymore lah. Dia kena ikut pada aksis, kedudukan aksis kita. And then yang ini pun kita dah, okay, yang ni je ada extension sikit lah. Yang ada sambungan dia lah. Okay, cuma kita tahu semalam, we know until this stage. Kita baru sampai ni, stage ni. Okay, so now, alright, we know that, okay, this one, okay, untuk for this resultant force, okay, kalau kita tulis dalam vektor, memang kita tulis dalam vektor lah, okay, ada dia punya magnitude, ada dia punya direction dia. Suara saya dengar kuat tak? Okay tak? Okay, Adam. Okay, clear je. Clear, madam. Oh, bagus. Sebab saya cakap hari ni dengan bersopan santun. So, saya takut ada yang tak dengar. Okay, so kita tahu untuk fx, kalau kita masukkan the formula that we have learned yesterday, okay, kita masukkan untuk fx ni kita tukar, so kita dapatlah f cos theta x. Okay, ni direction dia lah, I. Okay, kita masukkan yang ni, okay, cos theta y, ini J dia punya direction dia, and then cos theta z, K lah direction dia. So all this kita call dia as a unit vector. Ingat tak IJK yang kita belajar, IJ yang kita kata dalam 2D. Cuma sekarang ni kita tambah K lah dalam 3D. Ingat. Ini boleh setakat ni boleh faham tak yang sampai sini? Boleh, madam. Boleh. Tak ingat sangat. Boleh explain ni yang cos. Lepas ni kita akan terus buat example je. Boleh nampak tak? Boleh faham tak? Tak ni. Macam mana dia tukar jadi cos theta, macam cos theta x I tu terusnya, madam? Macam terlupa lah pula. Assalamualaikum. Ada orang tak? Tak jawab dosa. Madam? Salam. Banyaknya yang tak ada orang jawab ke? Hello, dengar tak? Hello. Hello. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, madam. Waalaikumsalam. Tak sebab saya punya ni yang problem. Nizam, Madam? Sekejap. Madam? Assalamualaikum, madam. Madam dengar tak? Tak sebab dia auto silent. Saya punya laptop kat office ni dia jadi auto silent lagi. Macam tu lah. So lepas ni kalau you nak respon, you boleh tolong respon dekat chat lah. Saya punya, tadi ada faham tak? Boleh tak somebody respon dekat chat? Sementara. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Sampai dekat yang bahagian cos theta x tu, okey, nak tanya apa ni Zam? Boleh. Nak tanya apa? Ni cakap pun boleh dah. Okey. Dia bengong sikit. Dah boleh dah cakap. Nizam nak tanya apa?
Boleh dengar madam? Hmm. Hmm. Macam ni yang tu fxi tu tukar jadi cos theta xi tu. Yang ni, kita ambil Ah. daripada atas ni. Ni. Nampak eh? Oh, Ini kan semalam kita dah belajar. Cuma okay. semalam tu saya just put the formula is fx over f. Okay, sebenarnya dia macam ni. Tapi kita rearrange balik. Semalam saya dah rearrange dah. Fx over f. Okay, got cos theta x. Sebenarnya yang ni lah asal dia. Okay, so masukkan je lah dalam ni. So fx you just replace with f cos theta x. And then fy ni replace with f cos theta y. And then fz ni we replace with f cos theta z. Yang kita tambah, kita tambah direction sebab vektor kan. Kita tambah ni, tambah ni. Alamak, besar dah pula. Dan kita tambah ni lah. Kita tambah yang ini, kita tambah yang ini, kita tambah ni je. Yang ni, lepas tu, ini kan sebab semuanya resultant yang sama. So we can, right, kita boleh bracketkan lah yang lain tu. Cos theta x, cos theta y, cos theta z. Yang tu boleh? Faham tak? Faham, madam. Just rearrange je. Okay, so yang saya nak tekankan kat sini, so ingat tak dulu yang saya kata apa, unit vector untuk 2D tu, okay, tapi kalau untuk yang ni, okay, unit vector dia, okay, kita panggil ni lah, lambda ni, simbol lambda ni. So ini ni, semua ni, cos theta xi plus cos theta yj, cos theta zk. This one adalah kita replace dia dengan lambda. Lambda ni apa? Lambda ni. Okay, so ini adalah direction dia. Atau lambda ni adalah unit vector lah. Unit vector along the line of action of f. Cos theta, yang tadi saya kata direction ni, cos theta, cos y, cos z ada direction, cosine for f. Jadi unit vector dia, okay, along ni, force kamu ni. So, sebab sebelum ni kan kita tengok unit vector dalam 2D, kalau along x-axis kita letak I, along y kita letak J, along K kita letak, along Z kita letak K. Untuk resultant force kamu ni, dia tak directed along X, dia tak directed along Y, dia ada satu specific direction kan? Ada specific direction kan? Boleh faham tak ini? Ada specific direction dia. Direction dia adalah cos theta X, cos theta Y, cos theta Z yang semalam kita kira kita dapat 110, kita boleh dapat 20, kita boleh dapat 30. Faham tak? Boleh ulang madam. Dapat madam. Faham tak? Faham tak? Hello madam. Faham ke tidak? Hello madam. Hello madam. Okay, Adam. Thank you Adam. Alright, so yang ni kita kena tahulah cos theta X, cos theta Y, sebab kita nak simplifykan dia lah yang salah satu ni. So ini, this is a unit vector along the line of action of force. Cos theta, cos theta Y ni semua sebab semalam pun kita dah tahulah ini adalah direction lah. Direction daripada X, daripada Y, daripada Z axis. Okay, tak apa. Ni tengok dulu. Sekejap lagi kita memang kena buat example baru kita nampak lebih jelas. Okay. So, sekarang ni kita tambah benda baru adalah this one lah. Semalam kita dah sampai this part. Okay, semalam kita dah sampai this part. So, hari ni kita tambah yang ni. Kita tambah benda ni. Ini benda baru untuk hari ni. Okay, apa gunanya benda baru ni? Apa gunanya adalah kalau kita ada 2 points on the line of action. Okay, kita ada 2 koordinat. Ada 2 koordinat, ada 2 point lah. Alright, dalam kes ni, okay, kalau tak faham, tanya tau. Okay, so dalam kes ni kita ada 2 point lah kat sini. 1 point N, 1 point M. Okay, so sekarang ni dekat N ni ada koordinat dia tersendiri kan? Dekat M pun ada koordinat dia tersendiri. Alright, so sekarang ni kita nak cari macam mana kalau kita cuma tahu macam kita nak cari force dia melibatkan 2 point. So kita akan pakai formula yang tadi kita tengok tu lah. Kita akan gunakan dia lah. Alright.
So first thing adalah kalau you ada, kita nak cari dia punya direction, okay. Nanti kita nak cari dia punya magnitude untuk force ni lah, untuk resultant force ni. A long line of action melibatkan 2 point. We have 2 point. So sini dengan sini. Dia mesti ada daripada mana, contoh macam kabel kan, kabel katalah daripada lantai nak pergi naik ke shieling. So daripada point lantai tu ke point shieling tu lah. Okay, tu maksudnya. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak? Saya ajar slow-slow ni supaya kamu faham. Boleh ke tak? Hello. Boleh. Dengar tak? Boleh tak? Dengar. Okey. So sekarang ni bila melibatkan ada 2 point dan kita nak cari dia punya direction force tersebut. So apa yang kita boleh buat adalah first kita cari dulu koordinat ni. Sebab apa? Nanti kita nak gunakan dia punya information tu lah nanti. So kita cari koordinat n berapa, okay, koordinat m berapa. Okey, sebagai contoh mungkin kita boleh letak katalah kat sini kita letak, okay, ni macam ke belakang kan. Ini sebab saya tak sure sama ada dia nak buat dekat dalam ni ataupun yang dekat bahagian Z ke belakang. Okay, katalah kita assume Z tu ke belakang lah. Z tu ke belakang. Okay, jadi mungkin yang ni kita boleh letak X dia berapa. Cuba kita nak letak X ni, katalah kita letak X ni kita letak, katalah kita letak 3, X kita letak 3, katalah X tu kita, semen, tak ada yang kecil pula. Madam buka yang colour tu, lepas tu yang slide warna. Okay, yang ni kita letak ni 3, Y dia kita letak katalah 5. Okay, tak kisahlah 3 meter ke 3 sentimeter ke, tapi okay, kita just put value dulu lah. Mungkin kita ambil lah 3 meter, 5 meter macam tu lah. Okay, 3, 5. Yang Z ni kita katakan berapa? Z ni katalah kita letak 3 juga. Okay. Yang M ini kita letak, katalah kita letak X dia adalah X dia kosong. Y ni kita letak kosong. Okay. Z ni kita letak, dia kalau kosong-kosong memang senang lah kamu nampak. Tapi sekarang kita nak consider kalau dia tidak berada pada origin lah. Tapi kita boleh kira juga dengan mudah. So kosong-kosong and then Y kosong, Z kosong, Z kosong pula, X kosong, Y kosong, Z ni katalah kita letak negatif 1. Okay, jadi right, dia daripada point ni kan, kamu nampak arrow tu dia pergi ke point N kan? Betul. Daripada M, nampak tak kepala arrow tu dia pergi ke N kan? Betul. Jadinya you kena tolak yang N, kena tolak dengan M. N kena tolak dengan M. Okay, so kita nak cari apa ni? So kita nak cari ni lah. Kita nak cari perbezaan dia. So macam ni kita kata untuk dx adalah x2 tolak x1. So kita boleh kata yang M tu lah, yang N tadi, yang N apa? Contoh Norway lah. Norway ni tolak Malaysia. Contoh. So 3, kira Sat. Siapa boleh kira dia punya ni? 3 untuk dia punya dx dia. Dx dia adalah 3 tolakkan dengan kosong, 3 lah. Kalau you kata kat sini kosong tolak dengan 3 dapat negatif 3, kena letak negatif tu. Tapi yang ni kita kata 3 tolak kosong, kosong lah. Lepas tu yang ni 5. dy berapa? 5. Dy berapa? 5. dz berapa? Negatif 4.
DZ berapa? Negatif 4 Madam. DZ Negatif berapa? 4. Negatif 4. Madam. Macam dengar tak? Hello. Hello madam. Negatif 3 kita tolak dengan negatif 1, so maksudnya negatif 2 lah. Okey. So, negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Okey, negatif 2. Right? So kita dapat ni lah. Okay. And then, right, yang ni sebenarnya kita, kalau kamu tengok, kita nak cari dia punya lambda ni, unit vector along line of action. Okay, konsep dia adalah, okay, ni kita punya mn dia dividedkan dengan mn. Beza, yang ini adalah you punya dx, dy dengan dz kamu lah. Dx, dy, dz ni kita bahagikan dengan mn. Mn tu adalah d lah. D ni adalah ni yang panjang ni. Ni sampai sini. D. Macam mana nak cari D ni? Nilai D. D ni yang garis ni. Alamak sini. Tengok follow saya punya arrow. So, macam mana nak cari D ni? Pakai teorem Pythagoras. Okay, saya tulis balik kat sini. MN ini adalah macam mana nak cari D? Sebelum saya habis tulis ni, cuba fikir macam mana nak cari D tu. Hello madam. Ini adalah dx I tambah dy z dyz pula dyg this is plus subhanallah dz k. Ada K kat belakang ni saya tak dapat masukkan. Okey, bahagikan dengan D. D nak dapat daripada mana ni? Macam mana kita nak dapat D? Saya rasa slide sebelah Ada. tu ada, tapi kita boleh dapatkan D. Macam mana nak dapat D? Dia dengar tak madam? Madam. Macam mana kita nak dapat yang ni? So kita ambil ni Tak dengar? Alamak, tak dengar. Hello? Hello madam. Hello. Hello. Hai. Selamat pagi. Oh, okey. Tak dengar. Kamu kena kena cakap. Saya tak dengar kamu punya suara, saya tak dengar. Hello. Okey, dengar. Anda dengar So macam ni kita nak cari. So kita akan pakai. Pythagoras. Okey. Yang ni sebab kita ada X dengan Y ni kan. Jadi kita kena sama je di macam you cari yang magnitude untuk resultant tu, sama je. So d x squared plus dy squared plus dz squared and then square root. Dapatlah d. Betul. So jangan tak ada ruang lah nak ni. So dengar saya nak cari d adalah saya terpaksa buat kat sini. Sorry kalau tak faham cakap. Dx kuasa 2 plus dy kuasa 2. Okay. Tak nampak tak apa. Kita buat soalan nanti baru kita nampak. Kalau tak nampak juga, okay, nanti PM saya lah personal. Ataupun you nak tanya kawan. Oh, square root. Okay. So dx squared plus dy squared plus dz squared. Okay, dapatlah D. So kita masukkan macam ni lah. So that's why dia dapat rearrange ni. Ini adalah, ini kita samakan dia dengan lambda lah. Okay. So ni lambda ni. So 1 over D, dia kita boleh, because ni per kan divided dengan the same things kan. Jadi kita boleh buat macam ni lah. 1 per D. Okay, 1 per D. So, right. Okay. Sekejap Okay madam.
Yang ni tak apa, sekejap lagi nanti kita tengok. Okay. Oh, habis dah. Habis dah. Maksudnya kita terus buat soalan lah. Ni bukan nak terus buat soalan lah. Okay, sekejap. Tengok dia punya example ni. Kita tengok example ni. Sekejap lagi nanti kita ni. Okay, so sekarang ni kita tengok ada soalan ni. Dia kata apa? Okay. Ataupun saya bagi satu soalan lain lah. Yang ni nanti boleh buat rujukan lain lah. Ini kita nak cari, nak cari dia punya direction dan juga untuk resultant tu, kalau kita diberi ada 2 point lah, kita boleh dapat 2 point tu. Sekejap. Share to okay. This is from Beer. Boleh tengok dekat 2.85. Nampak tak 2.85? 2.85. Nampak tak? 2.85 dia punya gambar dia. Gambar dia tu yang sebelah kiri. Benda ni madam. Madam. Nampak ke? Madam tunjuk apa? Hello. Hello, madam. Nampak ke? Kenapa ada certain suara saya boleh dengar, tapi ada certain suara saya tak boleh dengar. Cuba Naufal cakap. Hello. Naufal cakap. Salam. Naufal cakap saya boleh dengar. Tapi Adam Syafwan Ahmad Nizamuddin cakap saya tak boleh dengar. Madam, boleh dengar? Adam Iskandar cakap boleh. Ahmad Nizamuddin. Cuba Saya cakap. special madam. Gemit boleh kasih. Ahmad, cuba Nizam dia cakap. Hello. Yang ni, okey, baru ada. Tadi tak ada. Tadi bila Naufal cakap je dia boleh jadi. Bila Naufal cakap semua orang boleh dengar. Ini dengar dia. Okey, dengar. Jadi bila Naufal start cakap je saya boleh dengar. So maksudnya kita kena dengar cakap Naufal lah, kan, macam tu. Tak apa madam, saya mewakili suara-suara rakyat madam. Oish. Suara rakyat, betul ke? Ke hang buat suara hang sendiri? Dapat tak gambar tu? Ke saya salah hantar? Dapat tak? Hantaran dekat ni ke? WhatsApp. WhatsApp. Dekat WhatsApp. Tak dapat tak lagi. masuk lagi? Okey, tak masuk lagi. Sekejap. Dapat? 2.85. Ada. Okey. So sekarang ni cuba you baca soalan tu. Dia kata apa? A frame ABC supported in part B is supported in part by cable DBE. So DBE. Ada 2 kabel kat situ that pass the frictionless ring at B. Okay. Knowing that the tension in the cable, Allah, tak nampak. Saya ambil tak nampak. Bukunya pula saya tak on. Baik, ada bukunya dekat office. Dia punya okay. Dia punya tension in cable 385 Newton. Okay, nanti you tambah dekat situ 300. Mungkin you boleh conteng kat gambar tu kot, ataupun saya tunjukkan kat sini. Nampak tak PowerPoint ni? Alamak.
tak ada pen. Nampak tak PowerPoint ni? Nampak ke PowerPoint yang saya tunjuk? Dah tak apalah. Tak nampak. Tak nampak pula. Okay, saya. Ini nampak? Nampak, madam. Okay, nampak cantik. Okay. So, yang ni 300 berapa tadi? 385 Newton. Okay, dia bagi tension in cable. Tension in cable 300 mana tadi? 385 Newton. Ini 385 Newton. Okay, so dia nak tahu kat mana? Dia nak tahu kabel. Dia nak tahu, okay, dia nak tahu force exerted by the cable on the support at D. Okay, so dia nak tahu kat mana? Dia nak tahu dekat mana. Ni kabel ni dia cerita dia ada kabel. Okay, yang frame ni, frame ABC ni, kalau tak ada support kat tengah kan dia akan jadi, dia akan jatuh lah. Macam tu. Ataupun dia kurang stable lah. Jadi kita letakkan kabel ni. Okay, kita letak kabel ni. So sekarang ni dia nak tahu apa? Dia nak kata dia nak kamu determine the component. So dia nak apa? Dia nak apa ni? Component of forces exerted by the cable Dekat D. Dekat D. So dia nak apa ni? Dia nak yang Fx tu, Fy dia Dengan FZ. yes, dekat D. Okay. So ini adalah problem statement kita. Kita nak find. Kita ada kabel 385. So yang ini apa ni? Kalau 385 ni? 385 tu kat mana, madam? Ni saya tanya kamu ni, knowing that the tension in cable. So 385 meter ni apa ni sebenarnya? Tension of the cable. Aha, so Resultant force antara ya, betul. Ya, So, betul. Tahniah ada. Oh, okay. Alright. Dia kata dekat support at D. So kita kena draw diagram lah. So macam mana kita nak draw? Dan dia kata tension kabel ni selalu tension lah. Memang always tension lah. So macam mana kita nak draw dia punya FPD dia? Okay. So kita kena ambil point mana? Nak ambil point B ke? Nak ambil point D ke? Nak ambil point E, C, A? Which one? B. Bangkok or Donkey? Bangkok. Kalau you ambil Bangkok salah. Sebab sebab tu kalau you kata you lukis gambar tu salah, dari tempat yang salah, nanti kamu punya equation tu akan salah. Sebab dia dah kata dah, dia nak force exerted by the cable at D. So your focus adalah mainly dekat D. So fokus kita adalah dekat D. Dekat D. Okay, ini dia punya axis dia. Okay, X, Y. Salah Y. Ni bukan Y. Dia buat Z.
Ini adalah Y. Kalau salah tulis axis pun sekejap lagi kita buat formula dia yang lain pula nanti. Okay. So now this is the point that we really interested to do the analysis. So sekarang ni dia kata dia ada force. So dia nak tahu komponen X dengan komponen Y. Force dia kita dah tahu dah. FR dia 385. Jadi sekarang ni kita nak lukis arrow dia ni macam mana? Sebab daripada arrow tu juga nanti kita tahu nak tolak siapa tolak apa. Okay, sebab sekarang ni kalau kamu tengok kabel tu daripada point D ke point B kan? Okay, kenapa saya kata daripada point D kepada point B? Sebab analisis kita adalah fokus on D. Fokus dekat bahagian D. Kalau saya nak daripada point B, so saya akan lukis gambar dekat point B. So jadi kita akan cakap daripada B kepada D. Lebih kurang. Dengar betul-betul daripada Bangkok kepada Dongki ataupun Denmark. Sebabkan soalan kita ni minta daripada D, jadi kita punya analisis tu kita akan nampak force dia sebenarnya daripada mana. Maksudnya force kepala arrowhead tu akan ke mana? Dia masuk ke dalam ke ataupun dia akan keluar? Ataupun Keluar ke? Keluar dia. Lagi satu, kalau kamu tengok perkataan kabel itu sendiri dia dah kata apa? Tension kan? Betul. Kalau tension maksudnya dia akan away daripada point yang we discuss lah. So sepatutnya gambar dia adalah macam ni lah. Okay. Kemudian ini point B point B. Same tak line of action dia? Same lah line of action dia. Sama line of action dia. Bayangkan dia straight ya. Struggle saya nak buat straight ni. Okay. Nampak tak? Macam ni kamu lukis. Okay, nanti letaklah yang ni berapa? 280. Okay, 280. Saya tak nak letak sebab saya nak terus tulis je dia punya, kita tulis je dia punya koordinat dia. Okay, tapi yang ni kamu clear kan? Kenapa dia punya arrow tu dia ke arah B? Kenapa arrow dia ke arah B? Clear kan? Kenapa? Kau ada nak tanya? Clear ke? Clear ke? Arrow dia ke arah B. Sebab nanti lepas tu memang kamu akan nak draw FVD, kamu kena tahu force tu ke mana. Nampak tak? Nampak? Nampak madam. Okay, faham tak kenapa dia away tu? Sebab dia tension, jadi dia away lah. Ke arah B lah, ke arah B. So tension madam, kalau tension dia akan away, kalau yes. force dia akan ke atas, ikut ke D lah. Force dia akan ke arah Bangkok Okay. Boleh? Kalau saya punya fokus, okay ini kalau saya punya ini sebab kita nak belajar lukis jugalah FBD nanti. Kalau saya kata saya nak analisis dekat point B, so arrow dia agaknya macam mana? Macam mana madam? Kalau fokus saya tak nak buat dekat D, saya nak buat kat Bangkok. Jadi arrow head dia untuk force tu akan ke mana? Ke arah mana? Ke arah D. Jadi dia punya FBD dia macam ni. Gitu. Nampak tak? Bila macam tu sebenarnya dia ada action dengan reaction. Daripada B ke D macam mana? Daripada D ke B macam mana? Daripada Bangkok ke Denmark macam mana? Daripada Denmark ke Bangkok macam mana? Okay, tapi sebab kita tak nak B kan, kita nak D. Jadi kita kena buat yang tadi tu lah. So dia kena tengok fokus kat mana lah. Ya, tengok analisis kita kat mana lah. Macam kalau orang kata you buat analisis dekat tangan, yang pergi buat dekat badan buat apa? Memanglah tangan tu badan. Maksudnya you tanggalkan tangan tersebut. Macam tu. Jadi fokus kamu daripada tangan, bukan daripada yang the whole body tu, yang badan main body tu. Okay. So itu kamu kena tahu masa nak draw FBD. Okay, faham. Alright. Lepas tu kita nak buat apa? Sekarang kita tak diberi angle tau. Before this, yang awal-awal tu senang sebab dia terus bagi sub je. Kamu terus masuk, okay, tengok apply theorem and then masuk formula. Okay, dah, that's it, senang. Tapi kat sini kita tak ada angle. Kita tak ada angle dan dia cuma bagi position sahaja. So dia nak you buat analisis untuk ni, line ini.
force sepanjang line ini, line of action ni sepanjang daripada D ke B. So kita ada 2 point kan. Okay. So first kita kena carilah berapa koordinat dia. Okay, bagi saya koordinat untuk D, bagi saya koordinat untuk B. Untuk D berapa? Uh, 210. Okay, untuk D, X dia 210. Sure, 210. Sure. Kosong Kos- kan? Kosong. Kosong. Kosong lah. Okay, nampak careless mistake. Bila position kamu salah, bermaksud nanti yang lain-lain pun akan jadi salah. Dia pun ada, itulah masalah besar adalah bila melibatkan yang dalam 3D ni kamu macam time tu tak nampak benda yang sepatutnya yang harus dinampak. Okay, careless mistake. Kosong untuk X. Okay, Y dia berapa? 510. Positif, negatif. Dia pun tadi tak ada. Positif. Kat di Okay. atas. Okay, ni dah nampak lah. 5, 1, 0. Okay. Lepas tu, Z dia berapa? Positif, negatif? 280 positif. 280. Okay. Right. Okay, lepas tu B. Position B. For B, 480. positif. 480. 480. Lepas tu Y dia. Kosong. Okay, Y dia kosong. Y dia kosong. Betul lah, Y dia kosong. Saya tertengok yang E pula. Okay. Saya tengok point E pula. Kita point B kan, Bangkok. Okay, Z dia berapa? Z dia adalah, 600. Z dia positif 600 lah. Okay. So sekarang, macam mana you nak cari dx, dy and dz? Dx, dy and dz. Macam mana you nak cari? You nak cari? B tolak D ke madam? Betul. B tolak D. Jangan D tolak B. Bangkok tolak Denmark. So, kiralah. B tadi adalah kosong. Kosong ke? 480. 480. Tolak. Saya nak yang terus je dia punya ni. Saya percaya dekat kamu, kiraan kamu. Okay. dx dia berapa? So ni kita kata macam mana saya nak. Kalau tak tuliskan nanti ada yang tak tahu pula. B tolak D. Ini koordinat B tolak koordinat donkey. So B adalah 480 untuk dx dia. dx 480 because 480 tolak dengan ni mm lah. Okay, 480 tolak 0. Okay, and then untuk yang y Negatif 510. ya, negatif 510. Okay, betul. Sebenarnya kamu dah boleh nampak dah, arrow tu kan ke bawah, jadi possibility y tu memang akan dapat negatif lah. Ini adalah negatif 500. Okay. Okay, lepas tu 220. 600 tolak 280 berapa? 320. Okay, 320. Saya percaya kamu 320. Ada dapat jawapan lain tak? Okay. D dia
D dia ni sama dengan jarak antara B ke D lah. BD. Ataupun kita boleh ambil daripada D ke B lah. D ke B, sebab daripada B kan, daripada D kita start N ke B. Sama dengan D. So macam mana nak cari D ni? Macam mana nak cari D ni? Tadi dah cakap dah macam mana nak cari D, siapa kira? Macam pentagram tadi kan? Pakai tadilah dx squared plus dy squared plus dz squared square root. So this one 770. dah ambil kira laju. Betul 770. Saya tak habis lagi. Betul lah. Saya tak habis lagi tulis, tengok. Tambah dengan dz. Okay. Squared and then square root. So kita dapat 770. Betul dah. Yes. Dok, saya tak tekan kalkulator. Kamu yang tekan kalkulator. Masukkan je lah dalam ni. 480 kuasa 2. 510 squared. Okay. So yang ni adalah dB. Okay. Panjang yang lain tu lah D ni 770. So this one ni semua kita boleh tulis sebagai dia punya okay, dB. Tadi kita kata over, tadi saya buat MN kan, yang ni kita buat ni. Alright, yang atas ni yang mana? Yang atas tu yang kamu cari, yang atas tu kamu cari yang apa tu? Tambah semua. Yang tadi tu lah. Kita tambah semua je lah. Okay, ni you punya unit vector dia lah. Okay, lambda. Along that line, along line tersebut. So ni kita letaklah atas dia. Tadi kita dapat berapa? Positif 480 kan? Positif 480. Okay. So I lah. I. Okay, and then 510 kena bawa tanda negatif tu. 510 5. Ya. Betul Mayam. Okay, Okay, tulisan macam budak darjah 1. Darjah 1 pun lawa dia punya ni. J. Okay. Lepas tu Z tadi positif kan? Positif apa tadi? 320. 320. Okay, 320K. Nanti kamu letak lah, kalau tak letak pun okey lah. Alright, D dia tadi 7. Okay, 7. 0. Tujuh kosong. Okay. Right. So, kalau ingat balik tadi ada satu formula. Okay. Right. Yang ni adalah, kalau kamu nampak lah. Okay, ini dia punya vektor dia. Ni magnitude dia. Yang kamu akan pakai tu nanti adalah 300 berapa tadi? 380 berapa tadi? Ingat tak yang soalan bagi? 85 385. dB. Okay, yang ni kita masukkan lah. Okay, yang ni nanti maksudnya kita nak dalam bentuk fx, fy,
ini magnitude dia, ini yang kita nak komponen di dalam fx, fy dan juga fz. So yang ini kita dah tahu dah 385 okay, 385 Newton. Tak cukup ruang ni. Kita buat kat sebelah boleh? Continue. Tak cukup ruang, tak cukup ruang. Boleh, madam. Saya takut nanti kalau saya tulis kat situ kan nanti tak nampak. Okay, ini yang sebab tak ada tanda atas ni kita tahulah this is magnitude. Okay, magnitude sahaja. Yang ini maksudnya kita nak dia dalam magnitude and also ada direction dia. Okay, jadi kita tulis ini sama dengan magnitude dia lambda. Lambda ni adalah unit vector along line of action between 2 points lah. Between point mana? Point DB tu lah. So sama dengan, sebab tu kita boleh tukar dia kepada ni. So kalau dia ni maksudnya dia ada direction lah. Yang ni kita magnitude sahaja. So kita masukkan 385 Newton. Okay. Yang ni kita bahagikan dengan dB tadi 770 milimeter. Okay, yang ni tadi kita dah dapat berapa lah? Ni lah, 480. Tanda tu mesti kena masukkan positif lah, 480 mm. Saya tak tulis unit takut penuh lah. Yang ni je saya tulis unit. Okay, I. Ni pun tak muat. Tambah pula. Tambah ke tolak ni? J. Untuk Tolak. J. Tolak. 5 berapa? 510 510 J. 510 kan? Tambah Betul. 320. Okay, 320. Okay, you tak boleh tambah semua ni secara direct sebab ini I, J and K. So dia different. Okay, tapi kita maksudnya nanti jawapan kamu pun dalam I, J and also K. Itulah komponen yang kamu nak cari tu. Okay. Sekarang ni 385 bahagikan dengan 770 darab dengan 480. Saya dapat berapa? $385 divided by 770 times dengan 480. Dapat berapa? 240. Berapa? 240. 240. Okay. Ini dalam apa unit dia? Apa unit dia? MMI. Pandai kau MMI. Mana ada lagi? Milimeter dah habis dah. Kena potong. Mana ada lagi milimeter? XI. Apa unit dia? Newton. Newton. Newton I. apa? Sebab dia vector, dia kena put direction dia lah. I. Subhanallah. Okay. Kira sambung sementara saya nak menulis ni lagi. Cepat-cepat. Mesti korang dah boleh tekan calculator. Untuk J? Untuk J? Negative 255. Negative 55. 5. Okay. J. Okay. Newton jugalah. Tertinggal. NJ. Newton jugalah. Sebab milimeter tu dah terhapus kan. Milimeter ni kita bahagikan dah hapus lah. So ini yang last one. Tambah 160. 160. NK. NK. Bukan MK.
and K. Siapa tu madam? Entah. Kan korang punya zaman ke? Muhammad Tak Kamal kenal lah kot. madam. Oh, Tak kenal lah. Saya dengan Ashid je madam. Oh, Alhamdulillah. Okay, jadi FX dia, komponen untuk FX dia dah dapat dah. FX dia berapa? FX dia berapa? FX dia adalah, sebab tadi soalan minta 240 lah. apa dia? 240 NI tu. Itu je lah 240. Ini sebab dia tulis semua. So you boleh pisah-pisahkan lah sebab dia kata X komponen 240 Oh, ni. tu dia 240 Newton je. Oh, okay. Yelah dah X. X Betul, kan betul. I je. Janganlah tinggal jawapan macam ni. Oh, pandailah madam fikir. Takkan madam tak tahu yang I tu untuk X, yang J ni untuk Y. Suka hati korang je kan. Memanglah saya Medium. tahu. So kena tulis I juga ke? I tulis lah. Okay. Tulis lah. Wait. Sekejap. Sebab kita tak ni. Ini kalau saya letak dalam vektor saya tulis lah. Kalau tak nak tulis dalam skala, tulis je. 240 2. Kalau nak tulis dalam skala, sebab ni saya tak buat atas ni kan. Saya tak buat atas ni, tak payahlah. Tak ada nak panah tak payah kan? Tak payahlah. Tak payah. 255. Ikutlah kamu nak dengan buat direction dia ke tak nak, ikutlah nak vektor ke tak. Tapi yang ni memang kenalah sebab IJK. 255. Jenuh saya nak tulis, orang pun dah tak habis tulis dah. FZ. Okay, 160. Newton. Macam 2000. Okay, so soalan minta apa sebenarnya? Soalan minta komponen kan? Ada tak dia minta direction? So kalau dia minta theta X, theta Y, theta Z, soalan tak minta lah. Tapi kalau dia minta theta X, theta Y, theta Z, macam mana nak cari? Soalan tak minta. Tapi kalau katalah Okay, saya macam minta. semalam. Macam semalam tu macam mana? Macam Cuba cari yang Y. Cuba cari yang Y tu. Y dia. FX bagi Dah. Cuba cari theta Y dia. Cuba tak cari theta Y dia. Guna sign ke madam? Bila pula sin, dah lupa dah formula apa pakai. ambil yang cosine tu. FY. Kita ambil yang cosine tu. Soalan tak minta tapi kata saya minta. Pakai je lah yang FY. FY bagi dengan FR tu lepas tu. Sama cos theta. Dapat itulah. 70.66. Dah masuk tanda negatif tak? Tak ada. Tu dah masuk. Lupa dah. Oh sebab dia ni. sebab so dia punya sudut angle dia memang kita nampak akan lebih daripada 90. Sebab you dah nampak dah arrow ni pun. Nampak arrow ni? Kalau ini you punya Y. 107. Kalau ni you punya Y, you dah nampak dah lebih daripada 90. Lebih daripada 90 dia punya angle dia ni. Kalau kita setkan dia ni origin, this is Y, you akan nampak memang lebih daripada 100, lebih daripada 90 tu yang dapat 100 berapa? 100 berapa tadi? Kalau theta Y 107, lebih daripada 90. Okay? Boleh nampak tak? Tak ada. Maksudnya sekarang ni untuk yang hari ni kita tambah ni benda baru dia yang ni dan juga ini sahaja. Yang lain sama. Yang lain tak ada apa. Tu je. Dia nampak complicated sebab panjang. Lepas tu kena tahu yang kat mana you punya force ni, arrow dia. Macam tu lah. Boleh tak? Okay. Nanti you tengok balik nota kalau boleh. Kalau you malas sangat lah kan. Okay, tengok balik nota. Try buat je dulu. Jangan tengok dia punya jawapan. Dan kalau rajin, tambahlah buat yang 286 tu. 286 dia nak daripada point E. Dia nak point E. 28, kalau you rajin lah.
Kalau tak nak buat pun saya tak rugi apa-apa. Baik madam. Kalau you ni, satu lagi soalan yang tadi 286 dia buat dekat E, dekat point E. Boleh? Okey, habis pukul 11 tepat. Habis dah kita punya 3D. Minggu depan kita akan masuk apa tu? Equilibriums of particle. Okey. Cuba nanti susun balik nota. Dalam 3D ni kamu belajar apa? Setakat ni sebenarnya saya rasa belum lagi sampai 10 benda yang utama lah yang kamu belajar. Belum lagi jari kamu ni tak habis kira lagi. Memang tak banyak pun. Parallelogram, rectangular component. Lepas tu yang you belajar 3D tu formula apa? Okay lah, macam mana you nak dapatkan formula tu lah. Jangan ingat formula tu, macam mana you nak dapatkan formula tu. Dan ni ada lambda, ada benda baru, tak sampai 10 pun. So tak banyak lagi. Boleh? Nanti tuliskan apa benda yang kamu dah belajar selama 2 minggu ni. Apa benda yang kamu dah belajar. So you list out tu. So at least dia dah tahu dah apa sebenarnya yang kamu dah tahu, apa yang kamu tak tahu lagi. Boleh? Boleh madam. Boleh. Buat tau. Ni kena buat. Dia jangan lepas tu hari ni boleh, lepas tu tak buat. Memang tak ingat dah. Betul madam. Okay. So alright. So habis dah. Bolehlah kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Alright, okay. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya, boleh PM. Saya akan cuba. Madam jangan stop. Jangan lupa start recording. Betul. Itu panjang-panjang. Panjang-panjang sebab ada yang lambat keluar.